Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Berjumpa lagi kita di channel Azaman Sulaiman. Channel yang akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan melalui beberapa segmen. Untuk siaran kali ini, melalui segmen isu semasa, sudah pasti akan belajar terus mengenai politik. Saya akan berbicara mengenai Nur Jazlan vs Hasni, berjodoh Jazlan Sanggah Hasni. Kita dapati pengurusi Badan Perhubungan UMNO Johor menyanggah keputusan PAU. Harus diingat, dalam UMNO, pendirian yang dibuat oleh PAU adalah dasar tertinggi UMNO. Mengatasi dasar yang dibuat oleh MKT itu sendiri. Sekiranya Datuk Seri Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri tidak bersetuju, berhujahlah dalam PAU dan berusahalah menarik perhatian dan sokongan perwakilan untuk menyokong. Jika gagal, maka sebagai pengamal demokrasi harus menerimanya dengan dada yang terbuka, bukannya mempertikaikan di luar PAU. Jadi, jom sama-sama kita ikuti kupasannya. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu intro channel dan penerangan ringkas mengenai channel bagi kawan-kawan yang baru singgah di sini. Jom kita. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan masih setia menemani saya di sini. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya berharap dan berdoa agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Semoga kita juga berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan dipermudahkan segala urusan kita baik untuk dunia maupun akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Bagi kawan-kawan yang baru singgah di sini, channel ini akan membicarakan mengenai hitam dan putih kehidupan melalui beberapa segmen seperti isu semasa, sketsa kehidupan, seni dan budaya, my inside story dan lain-lain. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti citra politik ini. Jom kita. Datuk Nur Jazlan Muhammad telah menempelak pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor, Datuk Seri Hasni Muhammad, berhubung dengan isu pertandingan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO. Datuk Nur Jazlan mendakwa yang Datuk Seri Hasni Muhammad yang juga ahli Parlimen Simpang Renggam baru berani bersuara mengenai isu tersebut. Siapakah Datuk Nur Jazlan Muhammad ini? Datuk Nur Jazlan adalah anak Tan Sri Muhammad Rahmat. Tan Sri Muhammad Rahmat pernah menjadi Menteri Penerangan di era Tun Dr. Mahathir, menjadi Perdana Menteri dulu. Datuk Nur Jazlan merupakan bekas ahli Parlimen Pulai, Johor, yang mewakili BN UMNO selama 3 penggal, bermula dari penggal 2004, penggal 2008 dan penggal 2013. Bagi penggal 2018 dan 2022, Datuk Nur Jazlan kalah kepada Salihuddin Ayub
yang mewakili PH Amanah. Sebelum itu, beliau pernah dilantik sebagai pengurusi UDA. Kini, Datuk Nur Jazlan merupakan timbalan pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor. Menurut Datuk Nur Jazlan, tindakan Datuk Seri Hasni ini sebagai tidak demokratik. Berikutan pendirian itu tidak pernah dibincangkan dalam mesyuarat Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor. Selama ini dia hanya ambil sikap kunci mulut dan tak keluarkan kenyataan apa-apa mengenai pemilihan jawatan presiden dan timbalan presiden itu, katanya. Namun dalam sesi pembahasan ucapan dasar presiden, tiba-tiba Wakil UMNO Johor, Panda Ahmad dengan tegas mengatakan UMNO Johor mahu dua jawatan itu dipertandingkan. Menurut Datuk Nur Jazlan, sebagai timbalan pengurusi Badan Perhubungan UMNO Johor, dia tidak pernah dipanggil mesyuarat oleh Datuk Hasni untuk berbincang mengenai ketetapan UMNO negeri berkaitan dengan isu berkenaan. Datuk Seri Hasni yang juga bekas Menteri Besar Johor dilaporkan berkata, adalah tidak wajar untuk menghalang mana-mana ahli UMNO daripada bertanding jawatan presiden dan timbalan presiden. Oleh itu, parti seolah-olah digambarkan tidak menjunjung demokrasi atau kebebasan, lebih-lebih lagi apabila ada ahli yang bertanya berhubung kelulusan usul tiada pertandingan presiden dan timbalan presiden UMNO, katanya. Datuk Nur Jazlan menafikan dakwaan bahawa keputusan tiada pertandingan bagi dua jawatan tertinggi UMNO itu akan memberikan persepsi negatif kepada orang luar dan rakyat, menuduh UMNO tidak mengamalkan demokrasi serta mungkin menyebabkan rakyat tak lagi menyokong parti itu. Saya nak tanya, pada 2018 dulu, semua jawatan tertinggi UMNO dipertandingkan, termasuk kerusi presiden. Tapi kenapa pada PRU 15 lepas UMNO kalah teruk juga? Sedangkan selepas PRU 14, UMNO sudah mengamalkan demokrasi dalam parti. Kenapa rakyat tak sokong juga UMNO? Soal Datuk Nur Jazlan. Pada pilihan raya 2018, Zaid dicabar oleh Khairi Jamaluddin dan Anwar Musa. Manakala bagi jawatan timbalan presiden, Anwar Musa mencabar Muhammad Hassan. Kalau kita lihat, parti-parti lain pun macam PAS dan Bersatu, jawatan presiden mereka pun tak dipertandingkan. Adakah rakyat peduli? Masa pemilihan PKR tahun lepas pun macam-macam kekecohan berlaku dalam parti mereka. Adakah rakyat ambil kisah? Dalam DAP pun bukannya tak ada pergolakan ketika pemilihan jawatan kuasa DAP pusat. Orang Cina ambil pot kah? Jadi isu pemilihan dalaman parti sebenarnya tidak mempengaruhi sokongan rakyat terhadap mana-mana parti, kata Datuk Nur Jazlan. Datuk Nur Jazlan berkata, ini kerana rakyat tahu ia adalah isu dalaman atau masalah rumah tangga parti itu sahaja dan menasihatkan pengkritik berkenaan supaya tidak menggunakan alasan dangkal demi menegakkan benang yang basah. Alhamdulillah,
Begitulah pembicaraan saya mengenai politik dalam segmen isu semasa kali ini. Pembicaraan politik di channel ini tidaklah sama dengan channel-channel politik lain. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman yang saya lalui sebagai aktivis dan juga penulis politik suatu masa dulu. Persoalannya kini, mengapa Datuk Seri Hasni Mohamad tidak dapat menerima keputusan yang dibuat oleh PAU? Bukankah PAU adalah penggubah dasar parti tertinggi dalam UMNO? Adakah dalam pemilihan parti yang akan datang, Datuk Seri Hasni berhajat untuk bertanding jawatan Presiden ataupun timbalan Presiden? Oleh kerana Datuk Seri Hasni Mohamad tidak menghormati apa yang PAU putuskan, maka disarankan agar beliau jangan bertanding walaupun sebagai ahli MKT. Jika bertanding, beliau terpaksa meminta undi daripada perwakilan yang beliau pertikaikan. Lazimnya perwakilan yang hadir adalah orang yang sama, mungkin bertukar dalam sekitar 15 hingga 20% sahaja. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.